Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Divya Damira binti Muhammad Asri. ID pelajar saya adalah 2020592745. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang maksud pandangan akhlak menurut agama Islam. Jadi kita akan ke slide yang seterusnya adalah definisi agama mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan dan sifatnya serta kekuasaan Tuhan dan menerima ajarannya dan juga perintahnya. Kepercayaan pada Yang Maha Kuasa, seperti contoh Islam dan Kristian. Orang yang memeluk Islam disebut juga orang yang mukmin. Jadi yang kedua adalah kepercayaan pada sesuatu dewa dan lain yang dipuja dan dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa. Jadi mereka menganggap seperti contoh langit adalah sesuatu yang amat berkuasa baginya, contoh. Dan juga beragama, mempunyai agama, menganut sesuatu agama, contoh seperti orang Melayu menganut agama Islam dan mematuhi ajaran-ajaran agama dan taat pada agama dan beribadat. Seterusnya, ke slide yang seterusnya adalah definisi akhlak mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi definisinya, yang pertama adalah kelakuan atau tingkah laku yang baik daripada segi budi pekerti dan juga moral. Yang kedua adalah kelakuannya, tabiat, daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Jadi kita meneruskan kepada slide yang ketiga adalah pandangan akhlak menurut agama Islam. Jadi akhlak ialah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, seperti sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Perutusan yang dibawa oleh baginda adalah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia dalam jiwa umatnya. Umatnya adalah kita dan seluruh manusia. Sekaligus menghendaki kita supaya bermuamalah dengan akhlak yang baik, tidak dengan aturan yang lain. Sekian, terima kasih bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hilwani binti Abdul Rahman, kelas AM 1102A, Diploma Pentadbiran Awam. Saya akan terangkan tentang konsep akhlak. Menurut Al-Ghazali, konsep akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Maksudnya di sini, jika seseorang tu dah dididik, dah telah ditanam dengan sifat-sifat murni, jadi bila dia dewasa dan masa depan dia, dia tidak akan keluarkan perkara yang tidak baik. Sebab benda tu secara lahiriahnya telah terdidik lama dalam diri dia. Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, kerana untuk mencapai tahap kesempurnaan pribadi yang mulia itu, manusia telah Allah bekalkan dengan persediaan seperti naluri dan akal fikiran, serta ditambah lagi dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Dalam arti kata lain, Rasulullah ni adalah contoh yang terbaik lah. Jadi kita kena contohi Rasulullah dengan membuat baik dengan sifat-sifat rohani dan jasmani dia, kita kena contohi. Allah pun telah bekalkan kita dengan naluri dan akal fikiran. Bukan itu sahaja, Allah berikan kita pedoman seperti Al-Quran, Sunnah dan lain-lain. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan seperti hubungan hamba dengan Tuhannya, pergaulan sesama manusia dan terhadap semua makhluk. Walaupun mempunyai kemajuan yang tinggi dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya, sesuatu masyarakat itu tetap tidak dipandang tinggi dan mulia jika tidak mempunyai akhlak yang tinggi. Akhlak ni meliputi kesemuanya. Maksudnya kita kena berbuat baik kepada manusia, tumbuhan, haiwan. Sebagai hamba Allah, kita kena sentiasa berbuat baik. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita boleh buat, walaupun ada teknologi, walaupun ada ekonomi kita baik, tapi kalau akhlak kita masih lagi di tahap rendah, orang masih lagi memandang rendah terhadap kita. Sebab akhlak itu adalah penanda aras yang sebenar.
Sebab kalau kita nak dihormati, mestilah kita hormat orang dulu. Itu adalah contoh akhlak lah. Akhlak terbagi pada dua. Satu adalah konsep akhlak mahmudah dan satu lagi akhlak mazmumah. Yang pertama, mahmudah ni adalah sifat terpuji. Ia perkataan akhlak itu mahu masuk kelakuan, tindakan, akhlak, aktiviti fizikal dan hati. Manakala perkataan mahmudah itu daripada perkataan Arab yang bermaksud mulia, iaitu sesuatu yang dianggap dan dizahirkan sebagai terpuji dan cantik pada pandangan mata dan hati manusia secara fitrah dan estetika. Contoh akhlak mahmudah: taubat, takut kepada Allah, mahabbah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan benar, tawakal, redha, mengingati mati. Manakala konsep akhlak mazmumah pula, yakni sifat tercela. Perbuatan tercela menurut pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak tercela dalam bahasa Arab dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah, merupakan sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sebarang sifat yang tergolong dalam kategori akhlak buruk amat dikeji dan dibenci dalam pandangan Islam. Contoh akhlak mahmudah: gemar makan dan minum, banyak berkata yang sia-sia, marah, hasad dengki, kasih pada harta, takbur, riak, ujub dan kasih kepada dunia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Natasha binti Astia dari jurusan Pentadbiran Awam dan dari kelas AM 110-2A. Okey, pada hari ini saya ingin membincangkan atau menghuraikan contoh akhlak mahmudah yang disarankan dalam Al-Quran. Okey, yang pertama, bersyukur. Bersyukur merupakan sifat yang tergolong dalam sifat mahmudah. Maksud syukur adalah mengakui dalam diri akan kenikmatan dan sentiasa memuji pemberian yang diberikan oleh Allah tanpa rasa mengeluh. Baik sedikit ataupun banyak, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya adalah tanda rezeki yang telah Allah tetapkan untuk setiap umat-Nya. Dan Allah juga pernah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan sekiranya kamu mengingkari kufur nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Firman tersebut juga menyebut bahawa segala kesyukuran dan kerendahan hati menerima rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ditambah rezekinya dalam apa jua bentuk rezeki. Okey, yang kedua, ikhlas. Ikhlas sifat ikhlas ini mempunyai beberapa maksud yang telah dirumuskan. Menurut Abu Al-Qasim Al-Khushairi, ikhlas diambil sebahagian daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terdapat dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahsiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Firman tersebut jelas menyatakan bahawa seseorang umat Islam yang sentiasa menanamkan sifat ikhlas dalam diri mereka merupakan seseorang yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat tersebut merupakan sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya juga terdapat dalam surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan yang bermaksud sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah kerana mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sesuatu pemberian yang diberikan kepada sesiapa sahaja perlulah diberikan dengan hati yang ikhlas kerana Allah dan tidak mengharapkan sebarang balasan. Okey, yang ketiga, sabar. Sabar merupakan sesuatu sifat di mana seseorang menahan marah, tidak mudah berputus asa, tidak mudah patah hati serta sentiasa tenang dalam apa jua keadaan. Dengan setiap dugaan yang ditepuhi, sifat sabar merupakan sifat yang penting, yang sangat-sangat penting dalam membentuk pribadi mulia dalam diri seseorang. Agama Islam sangat menitik beratkan seseorang untuk bersabar kerana setiap kesabaran yang dilakukan
akan diperoleh ganjaran yang lumayan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sabar merupakan kunci utama bagi orang-orang yang beriman yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, dan sifat sabar juga dapat mengelakkan sesuatu perkara buruk akan terjadi. Okey, akhir sekali, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut terhadap Allah adalah sifat seseorang Muslim itu mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan takut untuk melakukan dosa serta perkara-perkara yang dilarang olehnya. Sebagai umat Islam yang taat akan perintah Allah, semestinya sifat takut ke atas kebesaran Allah wajib ditanamkan dalam diri seseorang umatnya dan mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa di muka bumi ini. Okey, untuk second slide ini saya ingin membincangkan kesan-kesan akhlak mahmudah kepada masyarakat dan agama. Okey, yang pertama, mudah melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sebagai umat Islam yang taat kepada perintah Allah, mereka akan mendapat ganjaran serta segala urusan di dunia maupun di akhirat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah atas ganjaran pahala yang diberikan kepada umatnya yang sentiasa menanamkan akhlak mahmudah ataupun sifat terpuji dalam diri mereka. Tidak hairan lagi, sifat-sifat mahmudah ini merupakan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang memberi kebaikan kepada umat Islam di muka bumi ini. Jika akhlak mahmudah ini terus diterapkan dalam diri mereka, segala urusan mereka untuk berbuat kebaikan akan dipermudahkan serta mendapat ganjaran yang besar, kerana itulah janji Allah terhadap umatnya. Okey, yang kedua, menarik minat agama lain terhadap Islam. Okey, seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama yang amat indah dan tenteram, kerana dalam Islam sendiri telah menerapkan dan menyuruh umat Islam berkelakuan baik terhadap semua orang, termasuk orang bukan Islam. Setiap kelakuan yang baik yang telah kita lakukan pasti dipandang tinggi oleh orang bukan Islam. Disebabkan itu, Allah memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik bagi memberi contoh yang baik kepada agama lain. Mungkin bagi kita itu perkara kecil, akan tetapi sebenarnya ianya memberi impak yang besar terhadap agama kita, iaitu agama Islam, kerana semakin ramai umat Islam di muka bumi ini, semakin ramailah saudara se-Islam kita. Kita umat Islam yang cinta terhadap agama dan sangat memelihara agama kita, hendaklah mengamalkan akhlak-akhlak mahmudah supaya agama kita memberi contoh yang baik kepada agama lain serta dapat menarik ramai lagi orang bukan Islam untuk mengetahui tentang keindahan agama Islam. Okey, yang terakhir, melahirkan umat Islam yang bersatu padu. Semakin hari semakin ramai orang bukan Islam menghina agama kita, tidak kira dalam apa jua situasi. Seperti kita tahu, sebelum ini terjadi satu isu di mana ianya menjadi isu sensitif kepada umat Islam kerana terdapat seorang presiden Perancis yang telah memberi kenyataan bahawa hinaan terhadap agama Islam serta Nabi kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Isu tersebut memberi impak yang besar kepada kita sebagai umat Islam kerana hinaan tersebut telah mencamarkan imej agama Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu bersatu padu dalam mempertahankan agama Islam kita. Oleh itu, akhlak-akhlak mahmudah yang diterapkan oleh umat Islam dapat melahirkan seluruh umat Islam di dunia ini untuk bersatu padu dalam menegakkan agama kita di seluruh pelosok dunia. Perjuangan terhadap agama Islam adalah perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam supaya agama Islam tidak dipandang rendah dan tidak dihina oleh agama lain. Okey, saya rasa itu sahaja yang ingin saya bincangkan. Saya akan berikan kepada kawan saya untuk memberikan penerangan tentang perkara lain. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nurhanis binti Nahar dari jurusan Pentadbiran Awam AM110 dan hari ini saya akan membincangkan tentang keburukan tidak mengamalkan sifat mahmudah. Sebagaimana kita tahu, sifat mahmudah ialah sifat yang penting dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah sabar. Jika kita tidak mengamalkan sifat sabar, kita tidak dapat mengawal diri kita dan akan mendatangkan rasa gelisah dan sentiasa berada dalam keadaan marah dan tidak kesabaran. Seterusnya, sifat bersyukur. Tidak mempunyai sifat bersyukur dalam diri menyebabkan diri kita tidak bahagia dan sentiasa kekosongan dalam jiwa. Dan akhir sekali ialah ikhlas dan benar. Apabila seseorang umat gagal mempunyai sifat ikhlas dan benar, dia akan mempunyai sifat angkuh dalam dirinya dan akan selalu mendustakan kebenaran. Menganggap diri orang lain rendah dan meninggikan diri sendiri. Itu adalah antara sifat-sifat mahmudah yang kita perlu mengamalkan dan jika tidak mengamalkan, ia memberi keburukan kepada diri kita. Sekian, terima kasih.